Assalamualaikum dan salam Sarawak Kusayang bersama saya Fatin Syaira Rosti. Kerajaan Sarawak akan terus menyokong pembangunan taekwondo walaupun acara tersebut telah digugurkan daripada Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2022. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu pada SUKMA 2018 taekwondo masih merupakan salah satu acara yang dipertandingkan. The last previous SUKMA, taekwondo is listed as one of the event. You can disrupt taekwondo as one of the event. Otherwise, it will also happen to the other event sports. If that is the case, we cannot develop sports. There must be consistent policy on our sport. I hope the national policy on taekwondo will be reviewed, just like football, just like dart, just like silat. It must be consistent and always be listed in SUKMA Malaysia. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Penutupan Sarawak Borneo Cup International Taekwondo WTF Championship 2022 di Stadium Perpaduan Petra Jaya pada Ahad. Dalam pertandingan tersebut, Sarawak telah memenangi sejumlah 4 trofi termasuk juara umum keseluruhan. Turut hadir ialah Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu merangkap Presiden Persatuan Taekwondo Negeri Sarawak, Azizul Anwar Denan dan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak SAC Moshidi Fedrik. Laporan seterusnya, penganjuran Malam Anugerah Usahawan AIM Cawangan Niah merupakan suatu acara yang baik kepada setiap peminjam di kawasan Niah. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata ini akan memberi motivasi kepada usahawan kecil-kecilan untuk terus berusaha mencapai kejayaan yang lebih membanggakan pada masa hadapan. Mudah-mudahan ia akan dapat memberi motivasi untuk kita nak mewujudkan perusahaan kecil dan sederhana, termasuk peringkat makro, penjajah-penjajah kita, dan juga untuk mereka dapat mempertingkatkan lagi pendapatan. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Malam Anugerah Usahawan AIM Cawangan Niah di Hotel Pullman Miri pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Amar Awang Tengah juga mengumumkan kelulusan meletakkan mesin ATM di Bekenu. Katanya lagi, beliau akan berunding dengan Agrobank untuk membuka cawangan bagi kemudahan penduduk di Bekenu. Kerajaan sudah meluluskan untuk kita nak meletakkan ATM machine di Bekenu, dan ini sedang diuruskan untuk mencari tempat yang sesuai untuk kita adakan ATM machine di Bekenu. Walaupun saya akan rodai dengan bank lain. ATM ini di bawah bank RHB, dan kita akan rodai dengan Agrobank nanti. Mereka akan menyelidiki kesesuaian untuk kita nak melaksanakan satu-satu bank itu di peringkat cawangan mereka. Pada majlis itu, Datuk Amar Awang Tengah telah menyampaikan anugerah AIM kepada para pemenang dalam beberapa kategori seperti berikut. Sementara itu, Zehan Yaman telah dipilih sebagai Best of the Best 2021 menerusi kriteria pembiayaan tertinggi, kehadiran penuh dan komitmen tinggi terhadap kumpulan.
Dato' Amar Wang Tengah turut mengumumkan sumbangan berjumlah RM100,000 kepada Kelab Usahawan Wanita Ikhtianiah Queen dengan beliau memberikan RM40,000 manakala selebihnya akan disumbangkan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Rozi Yunus, Timbalan Menteri Belia Sukanan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ripin Lamat, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 Malaysia Datuk Hasbi Habibullah dan Ahli Parlimen Sibuti Lukan Nisman Awang Sauni dengan masing-masing bersetuju memberikan sumbangan RM15,000 setiap seorang. Terdahulu, Datuk Rozi Yunus dalam ucapan aluannya memberitahu ahli-ahli AIM Cawangan Niah mempunyai rekod pembayaran balik yang terbaik. Katanya mereka ini bukan sahaja membayar balik pinjaman secara konsisten tetapi juga merupakan pembayar setia seperti yang dijanjikan dalam syarat-syarat akaun pembayaran. Dan satu yang sangat membanggakan juga adalah kalau rekod pembayaran, saya rasa Cawangan Niah lah di antara, bukannya di antara, yang terbaik dari segi bayaran balik. Jadi kalau ada wang bank dalam tu, bolehlah kita minta nanggang wang AIM kami belah tu. Janganlah banyak macam soalan dengan sidak. Saya tu adalah pembayar yang setia dan pembayar yang baik. Justru katanya rekod pencapaian yang baik dalam bayaran balik AIM ini akan diteruskan pada masa akan datang. Dalam masa sama, Datuk Rozi juga meminta setiap ahli-ahli AIM Cawangan Niah merebut peluang penggunaan teknologi seperti media sosial untuk meningkatkan perniagaan dan pendapatan mereka. Dan gini tu, bila kita cerita pasal teknologi, kita boleh lari dan dapat lari daripada teknologi. Itulah platform yang patut kita lengkapkan diri kita sebab kita mahu dalam apa kata orang berbisnes tu kita mau tertinggal. Dan bila kita mau tertinggal, pastikan kita ikut arus semasa. Dan yang semasa gini tu ceritanya adalah cerita teknologi, cerita digital economy. Berita selanjutnya, kerajaan mengiktiraf sumbangan golongan wanita dalam proses pembangunan negara. Menurut Ahli Parlimen Batang Lupa, Datuk Seri Rohani Abdul Karim, ia dipertunjukkan melalui pembukaan peluang secara lebih luas oleh kerajaan bagi memberi ruang kepada wanita untuk menceburi bidang ekonomi, sosial dan juga politik. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Pusat Sumber Wanita Kampung Pangkat Stumbin di Lingga pada Sabtu. Jelasnya, statistik menunjukkan peningkatan buruh wanita dari 37.2% pada 1970 kepada 46.7% pada tahun 1990 dengan golongan ini terus memainkan peranan penting dalam industri seperti pertanian. Tambah Ahli Parlimen Batang Lupa itu, tenaga wanita juga telah bertambah dalam sektor pembuatan terutamanya tekstil dan elektronik serta perkhidmatan seperti perkhidmatan masyarakat, sosial dan persendirian serta sektor awam. Sementara itu, Datuk Seri Rohani memberitahu bangunan baharu Pusat Sumber Wanita Kampung Pangkat Stumbin yang dimulakan pada 8 April 2021 telah siap sepenuhnya pada 21 Januari lepas dan ia menelan kos keseluruhan sebanyak RM300,000. Dalam pada itu, beliau berharap ia dapat dimanfaatkan untuk memperkasakan lagi kemahiran seperti bakat wanita tempatan dan juga mengadakan aktiviti peningkatan ekonomi bagi golongan tersebut. Pada program itu, Datuk Seri Rohani turut berkesempatan menyampaikan beberapa cek geran projek kecil luar bandar MRP iaitu sebanyak RM30,000 untuk Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Johnson, RM2,000 untuk Pawi Sri Aman, RM2,000 untuk Sporcom Club serta RM5,000 untuk Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Agama. Seterusnya, banyak usaha dan projek berimpak tinggi telah dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak. Justru adun report Datuk Seri Huang Tiong Si menyeru rakyat Serikit agar terus memberikan sokongan padu kepada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS bagi meneruskan pembangunan pesat di negeri ini. Katanya projek-projek yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan pasti akan melonjakkan Serikit ke arah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di kawasan sekitar. Beliau berucap demikian dalam Majlis Installation Serikit Fuchau Association di Dewan Sentral Serikit pada Sabtu. Dalam pada itu, ujarnya dalam tempoh 5 tahun ini, beliau akan terus berusaha untuk membangunkan sektor pendidikan di kawasan Repok melalui peruntukan daripada Kerajaan Sarawak.
Di kawasan Belaga pula, penubuhan pasukan bertindak kecemasan komuniti SERT sempadan amat bertetapan dalam memperkasa dan mewujudkan kesedaran kepada masyarakat di daerah itu tentang pelbagai kecemasan yang boleh berlaku di sekitar kawasan kediaman, lebih-lebih lagi di kawasan sepadan negara. Menurut Adun Murun Kennedy Cukpai Ugon, dengan adanya pasukan ini, masyarakat setempat boleh bertindak sebagai responden pertama di tempat kejadian untuk bantu menstabilkan keadaan apabila berlakunya sesuatu bencana atau kecemasan. Selain itu, ujarnya pasukan ini juga menjadi mata dan telinga sebelum ketibaan agensi-agensi keselamatan dan bantuan kecemasan profesional. Tambahnya lagi, penubuhan pasukan border SERT ini amatlah besar manfaatnya kepada warga kampung, lebih-lebih lagi di kawasan yang jauh dari agensi bantuan. Berucap pada majlis perasmian, pelancaran dan penutupan program pasukan bertindak kecemasan komuniti di Rural Service Centre RAC Long Urun pada Jumaat, Kennedy menambah program ini juga merupakan satu program untuk merapatkan jurang di antara pemimpin rakyat dan kerajaan. Justru beliau berharap mereka yang telah diberikan amanah agar bertanggungjawab dan komited terhadap pasukan ini supaya ianya boleh memainkan peranan sebagai sebahagian daripada anggota penyelamat apabila berlakunya kejadian yang tidak diingini. Sedikit berita sukan, 2 gol dari penyerang import Abu Kamara memastikan Kuching City FC mengutip 3 liga mata penuh dengan menundukkan UiTM FC 2-1 dalam aksi Liga Premier 2022 di Stadium Negeri Petrajaya pada Sabtu. Gol pertama pemain kelahiran Liberia itu hadir pada minit ke-49 selepas merembat masuk bola yang gagal ditanduk keluar pertahanan UiTM FC ketika berlaku pergelutan dalam kotak penalti. Kamara memastikan Kuching City kian selesa selepas menanduk masuk bola sepakan sudut Gabriel Montero pada minit ke-74. Tuan rumah cemas seketika selepas pemain gantian Muhammad Amir Adha menjaringkan gol sulung UiTM pada minit ke-78. Bagaimanapun, ia gagal menyekat hasrat Kuching City untuk meraih kemenangan bagi mengumpul 27 mata selepas 15 permainan dan kekal di tangga keempat Liga. Sekian edisi malam bersama saya, Fatin Syaira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebab Fakta, Salam UKAS.